Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan kertas kerja mengenai cabaran ketirisan jati diri masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Cabaran ketirisan jati diri masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Definisi masyarakat digital. Masyarakat digital adalah hubungan antara manusia yang berlaku melalui teknologi dengan memanfaatkan internet dan media atau platform tertentu. Sekitar abad ke-18, revolusi industri di Eropah telah mempengaruhi seluruh dunia. Pada ketika itu, penduduk dunia dapat merasakan kemajuan dalam pertanian, pengangkutan dan teknologi. Banyak perubahan yang ketara telah berlaku. Dalam masyarakat digital, mereka bebas menggunakan teknologi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Menurut Profesor Manuel Castells, beliau menulis sebuah buku yang digunakan oleh para saintis sosial untuk mengamati perubahan tingkah laku dan interaksi manusia yang berjudul The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah rangkaian dengan mikroelektronik berdasarkan teknologi maklumat dan komunikasi digital. Pada zaman moden ini, pembentukan masyarakat digital mempunyai pengaruh yang besar dan pantas, baik positif maupun negatif. Seterusnya, definisi jati diri. Jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan individu atau masyarakat. Dalam makna yang sebenar, jati diri ialah identiti bagi individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Seterusnya, setiap manusia mempunyai jati diri dan ia dapat menyatukan semangat, sikap dan juga jiwa untuk mencapai matlamat dan tujuan manusia. Oleh itu, jati diri menjadi salah satu penggerak semangat, penguat suasana dan pengikat jiwa dalam masyarakat. Akhir sekali, masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang mempunyai idealisme tinggi. Mereka mempunyai prinsip dan asas dalam melakukan segala tindakan dalam diri mereka, mempunyai kerukunan dan sistem yang mudah difahami. Okey, pada bahagian ini saya akan menerangkan ciri-ciri masyarakat digital. Yang pertama, ciri masyarakat digital adalah memerlukan pelbagai kebebasan. Masyarakat digital memerlukan pelbagai kebebasan supaya dapat menggunakan rangkaian digital secara 24 jam tanpa batasan dan tanpa halangan. Ini secara umumnya telah merubah ataupun mengubah hubungan berinteraksi sesama manusia. Pada era ini, berubahnya zaman ke arah zaman kemodenan, mereka berasa lebih selesa untuk berinteraksi secara dalam talian. Ciri yang kedua adalah ciri masyarakat digital mudah menonjolkan diri. Masyarakat digital cenderung untuk menonjolkan diri mereka dan berhubung antara satu sama lain hanya melalui teknologi digital. Mereka menggunakan teknologi untuk berinteraksi ataupun melakukan aktiviti harian ataupun mendapatkan sumber maklumat, mencari ilmu pengetahuan ataupun berkongsi pendapat sesama masyarakat digital yang lain di dalam sebuah media sosial. Contohnya saya ambil Instagram. Okey, di samping tu bagi golongan muda, peranti teknologi digital terkini seperti telefon pintar, komputer riba maupun laptop adalah pengantara utama antara seseorang melalui sambungan internet. Jadi kalau tak ada teknologi digital ni, macam mana mereka nak ada connection ataupun nak ada hubungan dengan individu yang lain? Okey, melalui kemudahan teknologi ini mereka dapat menonjolkan dan memperkenalkan diri mereka kepada umum. Ciri masyarakat digital yang ketiga adalah mempunyai ataupun memiliki banyak sumber untuk belajar. Okey, sebelum ni, seperti yang kita tahu, kita semua terutamanya para pelajar yang ingin mendapatkan ilmu perlu mencari guru ataupun menunggu daripada ibu bapa ataupun menggunakan buku teks, okey, ataupun hard copy apa-apa sahaja yang berkaitan dengan sumber ilmu tersebut untuk belajar. Namun pada zaman ini, masyarakat digital tidak lagi ataupun tidak perlu lagi bergantung harap kepada guru, ibu bapa, buku teks dan sebagainya, kerana mereka dengan adanya teknologi digital ini mereka lebih mudah untuk mencari maklumat secara di atas talian ataupun secara di dalam internet. Kerana semua maklumat telah berada di hujung jari. Mereka hanya pergi ke Google ataupun Google Scholar ataupun mana-mana website yang berkaitan untuk mereka cari sumber untuk belajar. Ciri masyarakat digital yang terakhir adalah mudah berkongsi pendapat dan bekerjasama dengan orang sekeliling. Selain bersaing dengan kepantasan, masyarakat digital juga cenderung untuk memanfaatkan peluang untuk berkongsi dan bekerjasama dengan pelbagai pihak. Okey, seperti yang kita boleh lihat, pada masa ini banyaknya akaun media sosial, blog ataupun aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk berkongsi maklumat dan dengan para pengguna. Okey, seperti laman web ataupun apa-apa jenis akaun, contoh Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, macam-macam yang boleh kita sama-sama berkongsi maklumat, menyebarkan maklumat tentang berita atau isu semasa dan sebagainya.
keadaan masyarakat digital. Yang pertama, sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan yang berlaku di dunia, sama ada dalam negara maupun luar negara. Memang tidak dapat dinafikan lagi, dunia digital mempunyai kuasa yang luar biasa dalam bidang penyebaran maklumat dari dalam dan luar negara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat digital mampu untuk memperoleh segala maklumat dan berita dari seantero dunia. Contoh yang boleh dikaitkan ialah isu pergolakan antara Israel dan Palestin. Berita yang dimuat naik secara atas talian seperti akaun Twitter, Instagram, Facebook dan surat khabar secara atas talian dikemaskini oleh wartawan yang berada di Palestin dari semasa ke semasa untuk memberitahu dunia tentang perkara yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Kini dapat berinteraksi dan berhubung dengan kenalan rampai. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah menyediakan akses yang mampu untuk menghubung dengan orang lain tanpa mengira di mana pun mereka berada, sama ada di luar negara maupun di negeri lain. Lazimnya, dalam keadaan dunia yang serba canggih kini, mereka dapat berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai pada bila-bila masa sahaja tanpa halangan. Yang ketiga, meluaskan aktiviti perniagaan. Hal ini disebabkan oleh peluang yang ada di depan mata mampu memudahkan cara seseorang individu untuk mempromosikan barangan yang dijual di laman sosial. Masyarakat dapat juga memanifestasikan fikiran mereka untuk mempamerkan barangan jualan mereka untuk menarik minat pelanggan laman sosial. Pada masa yang sama, perniagaan dalam talian yang telah diwujudkan dapat memudahkan pihak pelanggan untuk membeli dan menjalankan urusan jual beli sekaligus dapat merangsang ekonomi negara dan individu tersendiri. Keempat, memudahkan cara dan urusan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat melihat secara amnya bahawa segala urusan tidak kira kerajaan maupun swasta telah melaksanakan melalui secara digital. Misalnya, masyarakat ingin memuat naik dan memohon zakat, bantuan kerajaan, bantuan sara diri dan banyak lagi jenis bantuan. Mereka perlu memohon dan mengisi maklumat peribadi secara atas talian terlebih dahulu. Di samping itu, pembayaran bil utility, bil Astro dan bayaran bil telefon pintar dan urusan perbankan juga dapat dibuat secara atas talian. Cara ini secara tidak langsung dapat memudahkan urusan ramai pihak dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, kita dapat lihat dengan jelas dan teratur bahawa masyarakat digital bergantung kepada teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk memudahkan urusan seharian. Masyarakat digital yang pertama berlaku jenayah cyber. Jenayah cyber kini dapat dilakukan secara telus melalui telefon pintar sendiri, memandangkan telefon pintar kini sama canggih dengan komputer. Antara jenayah cyber yang dilakukan adalah seperti penipuan, kerosakan dan pengubahsuaian ke atas program dan data komputer, kecurian maklumat dan penyebaran berita palsu. Yang kedua, mengalami kesukaran untuk menapis segala maklumat yang diterima dan dibaca. Hal ini dikatakan demikian kerana terlalu banyak berita yang diterima namun belum pasti kesahihan berita tersebut. Sebagai pengetahuan umum, laman sesawang tidak mempunyai persatuan atau kelompok yang khusus untuk menapis segala jenis berita yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak. Natijahnya, setiap individu atau masyarakat digital perlu mengambil cakna tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Tiga, berlaku tindak balas yang agresif di kalangan kanak-kanak. Pada zaman yang serba canggih kini, kanak-kanak tidak terlepas dengan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak kini terdedah kepada permainan yang ganas seperti tumbuk-menumbuk, perang dan sebagainya. Perkara-perkara ini akan memberi rangsangan kepada mereka secara tidak langsung, akan memberi bayangan dan gambaran keganasan kepada mereka. Dan yang terakhir, waktu tidur dan tidak tetap kepada kanak-kanak. Hal ini demikian kerana mereka lebih tertumpu untuk menghadap telefon pintar maupun komputer. Perkara ini berlaku lebih teruk sekiranya masyarakat digital terdiri daripada golongan muda. Isi kandungan yang terdapat dalam internet perlu ditapis untuk menggalakkan kanak-kanak melihat perkara atau konten yang tidak sepatutnya dilihat. Cabaran perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Cabaran ini menunjukkan perubahan kepada sosio-budaya dan bahasa komunikasi masyarakat digital. Perubahan gaya hidup dapat dilihat apabila mereka terdedah kepada penggunaan internet yang memberi perubahan kepada adat budaya dari segi bahasa dan tingkah laku. Dari segi bahasa, masyarakat digital mengindahkan penggunaan bahasa yang tepat dan betul kepada bahasa chatting. Perkataan seperti Assalamualaikum dipendekkan kepada akum, yang mana maksud tersebut jauh terpesong daripada maksud yang sebenarnya. Dari segi tingkah laku pula, kes penipuan semakin berleluasa. Dengan kemudahan teknologi internet yang semakin membesar,
telah disalahgunakan pakai oleh individu yang tidak bertanggungjawab dengan menjerat mangsa-mangsa melalui penipuan yang bermotifkan wang ringgit. Seterusnya ialah cabaran permasalahan remaja. Permasalahan remaja ini jelas berlaku apabila mereka merasa ketagihan dan berasa seronok kepada internet sehinggakan ada pelajar yang sanggup membohong ibu bapa mereka. Cabaran ini jelas mendorong kepada pelajar untuk melakukan masalah disiplin seperti ponteng sekolah untuk pergi ke cyber cafe. Kesan daripada itu, aktiviti tersebut akan merosakkan akidah dengan melakukan perkara-perkara tidak bermoral seperti menyalahgunakan wang yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka untuk pergi ke cyber cafe. Yang pertama ialah penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu ini kita sering lihat terjadi pada musim pandemik COVID-19 ini. Penyebaran berita palsu dilakukan dengan menyebarkan dan memalsukan sesetengah maklumat. Seiring dengan perkembangan teknologi, telefon pintar dan internet telah menjadi platform untuk menjalankan aktiviti yang tidak bermoral ini. Sebagai contoh, kita boleh lihat sesetengah masyarakat yang memalsukan dan menyebarkan berita palsu mengenai vaksin COVID-19 yang boleh mendatangkan masalah kesihatan telah menimbulkan keraguan dan rasa takut kepada segelintir masyarakat untuk mengambil vaksin tersebut. Perkara ini perlu dipandang serius supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Akhir sekali, cabaran yang dihadapi adalah cenderung kepada web yang kurang sihat. Kemudahan internet yang kita ada telah memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk menggunakannya. Kemudahan ini telah menyebabkan web kurang sihat seperti laman web pornografi mudah diakses. Hal ini mengakibatkan ketagihan yang menguasai diri mereka untuk melayari laman web pornografi sehingga memberi kesan kepada peningkatan kes pelacuran, penularan penyakit berjangkit dan berlaku keruntuhan institusi rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Dira binti Syamuddin dan saya akan menerangkan tentang penyelesaian terhadap cabaran yang disebut oleh Fatin Zulaikha sebentar sahaja tadi. Untuk cabaran pertama iaitu mengenai isu penyebaran berita palsu. Seperti yang kita semua tahu, berita palsu adalah berita yang tidak sahih dan ini telah menjadi satu masalah besar kepada negara kita kerana terlalu banyak berita palsu berleluasa di kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah sejak munculnya wabak COVID-19 ini, terlalu banyak berita palsu yang disebarkan oleh kalangan masyarakat kita. Mereka hanya menyebarkan berita palsu ini untuk menakut-nakutkan orang ramai dan menakut-nakutkan orang ramai terhadap penyakit wabak COVID-19 ini. Pada pendapat saya, cara untuk menangani masalah berita palsu ini daripada terus berleluasa adalah dengan cara memberi dakwah. Pemberi dakwah mestilah menyampaikan berita dan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Dan mereka juga perlulah mempunyai maklumat yang benar kerana maklumat yang benar adalah sangat penting dalam membendung masalah penyebaran berita palsu ini. Okey, untuk cabaran yang kedua iaitu mengenai isu permasalahan remaja. Remaja pada masa kini sudah terlalu ketagih dengan penggunaan gadget. Mereka lebih banyak meluangkan masa bersama telefon pintar mereka. Telefon pintar pada zaman ini sudah canggih di mana mereka dapat bermain video game dengan hanya menggunakan telefon pintar mereka. Sekiranya mereka tidak dapat bermain video game di telefon pintar mereka, mereka sanggup untuk pergi ke cyber cafe untuk bermain game bersama rakan-rakan mereka. Mereka juga sanggup untuk ponteng ke sekolah agar dapat bermain video game bersama rakan-rakan mereka. Secara tidak langsung, perkara ini dapat menjatuhkan prestasi mereka di sekolah. Sekiranya ibu bapa tidak mengawal tentang penggunaan gadget anak mereka, pasti sukar untuk membentuk mereka semula agar menjadi seorang manusia yang berguna. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang tinggi dalam mengawal penggunaan gadget terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mengajar anak mereka dalam penggunaan ICT yang sebenar, di mana ICT juga mempunyai kelebihannya yang dapat digunakan.